Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Wassalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa rabbuna wa rabbul alamin wa rabbus samawati wal aradin wa rabbul arsyil azim wa rabbul arsyil karim. Nahmaduhu huwa wa nastahdihi huwa wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. InsyaAllah kita teruskan perbincangan dalam Kutaib Saghirah, buku kecil doa mustajab ini, pada muka surat yang kedua. Justru itu kita tidak boleh merasai jemu dan berputus asa untuk terus berdoa dan bermunajat. Tuan-tuan sidang jemaah, Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatankuasa Masjid, Datuk Datin, Tuan-tuan haji maupun hajah yang didoakan kebaikan di dunia ila akhirah. Di antara sifat mazmumah yang senantiasa diuji dalam kehidupan kita ialah berasa malal, mim lam lam, malal, jemu. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni datang pelbagai urusan dan ujian yang membawa kepada putus asa, yang membawa kepada jemu. Macam baru ni lah tuan-tuan ni, saya ingat bukan jemaah kita kot, tempat lain. Tak buka-buka lagi. Tuan-tuan, alhamdulillah, sama alhamdulillah. Ada sujud syukur ke belum? Ni masjid kita dibuka. Saya duduk di Selangor, di Dengkil, tak buka lagi. Allah. Malam tadi ada bincang-bincang dah, kena pergi Masjid Besi lah. Masjid Besi tu sebelah lah Putrajaya tu. Allahu Akbar tuan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dimati oleh Allah Subhanahu Taala. Inilah disiplin yang besar. Sebab persoalan masjid di peringkat negeri ni tuan-tuan, peringkat mereka yang lebih di atas lah. Mereka pastinya mereka tuan-tuan, mereka ialah berfatwa lah, berijtihad. Ijtihad ni dua je tuan-tuan. Dalam disiplin kita tuan-tuan ada dua. Kalau betul dapat ajran, dua pahala. Dia ada majlis syura, dia ada jawatan kuasanya, adalah mesyuarat tu kena bawa kertasnya, blueprintnya, perbincangan dalil dan seumpamanya. Bincang punya bincang tuan. Kalau salah tuan-tuan, still masih lagi mendapat ajran, satu pahala, ajrun, satu pahala. Sebab perkara ini perkara yang besar. Yang tak syura ni kita lah tuan, kan? Yang tak cukup keahlian, kan? Namun bolehlah kan kita memberikan pandangan dan seumpamanya supaya mereka yang berwajib untuk memberikan keputusan. Namun apapun yang berlaku tuan-tuan, kita tidak boleh merasai jemu dan malal untuk terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah tuan-tuan firman Allah dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamin nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang senantiasa berlaku dan berulang dalam kehidupan manusia.
Rupanya apa yang sedang kita lalui sekarang ini tuan-tuan, pandemik, ujian penyakit wabak ini, dia berlaku 100 tahun sekali dia mai. Cek balik dalam sejarah tuan. Subhanallah. Adalah berlaku 100 tahun dulu, 1920, 1820, tak tahulah apa sebab tarikhnya tuan-tuan, begitu tuan-tuan, ada berlaku sepanjang 100 tahun sekali. Tuan-tuan. Jadi kalau orang yang umur panjang tu sempatlah, tak sempatlah tuan-tuan. Yang baru ni pun tokoh negarawan meninggal pun umurnya mi'atun ila sanatin, 98 tahun. Yalah, kalau dilahir pada zaman tu pun masih kecil lagi tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, maka kita dalam apa keadaan pun jangan pernah jemu untuk berdoa dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menahan untuk kita mengecapi kekayaan, kenikmatan dunia, kerana dia mahu mengurniakan kepada kita pula kekayaan dan kenikmatan yang lebih berharga di alam seterusnya, iaitu alam akhirat, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berdoa tuan-tuan, kita tak dapat yang kita nak ni, Allah tak bagi. Allah pun tak bagi dalam hal keadaan menundakan, menangguhkan. Allah tak bagi. Allah Subhanahu wa taala tak bagi dengan menukar dengan takdir yang lebih baik. Namun yakinlah semua itu adalah kejayaan, pengkabulan, pengistijabahan yang bermaksud ditunda kepada hari akhirat. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekali-kali memungkiri janjinya. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok pada muka surat seterusnya tuan-tuan, doa pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Baik tuan-tuan, kita sama-sama baca tuan-tuan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Wa asbahal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya senya milikan Allah. Nanti selepas waktu asar, selepas solat asar, kita baca doa petang pula. Doanya tuan-tuan, amsayna wa amsal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya senya milikan Allah. Pagi berdoa, petang berdoa, dalam masjid berdoa. Kita duduk masjid ni banyak doa-doa yang kita amalkan. Doa lepas solat, lepas majlis, lepas baca Quran. Allahu akbar. Kita berdoa. Dalam rumah berdoa, dalam permusafiran berdoa. Yang pernah saya cerita tuan, ada satu ulama, orang alim di Morocco, sebelum zaman pandemik ni, dia banyak buat dakwah dalam bentuk jawalah. Dia banyak bermusafir agar dia tidak lalai. Lalu disusun satu zikir, satu ratib jawal, iaitu menghimpunkan ayat-ayat Quran. Dia hafiz Quran, dia hafiz hadis banyak ribu tuan-tuan. Jadi dia menghimpunkan ayat Quran yang menceritakan tentang kehebatan, keindahan awan, penciptaan langit. Lalu dijadikan itu sebagai himpunan zikirnya. Dia orang Arab, kan? Dia orang Arab, dia faham. Duduk dalam terketebang, dia tak lalai, dia tak lupa, dia baca Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, jadi senantiasa kita dalam keadaan berdoa. Jadi kita amalkan. Tuan-tuan yang ada amalkan al-maksurat, silakan. Tuan-tuan yang ada amalkan ratibul al-haddad, ratibul attas, silakan. Baru ni saya buka radio IKIM, bila ya, 3-4 lepas waktu asar, dipasang balik Hizbul Bahar. Seronok saya tuan. Saya tak pasti adakah ia dijadikan di Hizbul Bahar. Anak-anak tahfiz kita dalam negeri Selangor ni, saya tak pasti wilayah. Kalau Selangor, mereka menjadikan ianya suatu amalan penguat jiwa untuk
kuat ingatan Al-Quran. Dia hafal Quran, dapat nikmat membaca Quran dan menghafal Quran, kena ada zikir yang lain menguatkan jiwanya. Tuan-tuan, di akhir zaman penuh fitnah. Kita sebelum datangnya tanda-tanda kiamat yang lain, datangnya turunnya Imam Mahdi, macam-macam ni tuan, kena banyak zikir, kena ada pendinding diri untuk kita amalkan. Selain daripada Quran satu muka satu hari, satu juzuk satu hari, tambahkan dengan zikir-zikir. Kemudian tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah, walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Wahai Tuhanku, wahai Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pada hari ini. Wa khaira ma ba'dahu, dan apa yang ada kebaikan sesudahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu, dan aku berlindung darimu ya Allah daripada keburukan kejahatan hari ini dan apa yang ada sesudahnya. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu juga daripada kemalasan, al-kasal. Ini tuan-tuan, banyak dah kita dengar-dengar ialah lambat masjid nak buka ni, nanti payah jawatan kuasa nak tarik orang datang ke masjid. Ini ianya suatu fakta. Tak apalah tuan-tuan, mereka yang berwajib, mereka jawab di hadapan Allah. Kita ni, batang tubuh kita ni, pastikan kita buka je pintu masjid, kitalah orang yang pertama datang masjid. Kan? Orang yang awal datang ke masjid, orang yang rajin datang ke masjid, jauh daripada kemalasan. Sesungguhnya anak yakin tuan-tuan, ujian yang sedang menimpa ni, Allah SWT sedang menguji dan sedang melakukan filter. Allah terpilih je tuan-tuan sidang jemaah. Tuan-tuan, saya nak ucapkan tahniah lah tuan. Saya bagi pihak saya, tekan saya nak bagi pihak jawatan kuasa masjid ni tuan. Saya ucapkan tahniah, alf mabrur. Saya kalau ada bunga ros tu, saya bagi seorang. Bagi tuan-tuan. Menghargai tuan-tuan. Kalau tidak kerana tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin datang ke masjid ni, maka masjid ni tidak diimarah. Maka kerugian tuan, barakah bagi kawasan karya kita tak dapat barakah. Menarik barakah hidupnya. Macam kuliah ni, kalau saya seorang cakap, tak ada orang, tak boleh juga. Ada kena ada yang menyampai dan ada yang mendengar. Dan ini tuan-tuan disebutkan tuan-tuan dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wal mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah, dan dilaknat segala apa yang ada padanya, yakni pada dunia. Tuan-tuan, dunia yang kita duduk ni dilaknat. Allah laknat. Dalam bahasa Arab laknat ni, kita faham Melayu laknat tuan, kita tengok syarah dalam mana laknat ni ba'idun an rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Maknanya dunia ni jauh daripada rahmat Allah. Isi-isi dia jauh daripada rahmat Allah. Illa, tak habis lagi hadis tuan. Ada 4 pengecualian. Nak dapatkan 4-4 ni dalam urusan dunia kita. Illa, apa dia? Zikrullah, mengingati Allah. Wa ma walahu, dan segala apa yang berkaitan tentang zikir kepada Allah. Tuan-tuan zikir, pegang bijak tasbih. Tuan-tuan tak ada tasbih, gunakan tangan. Tuan-tuan menyebut, tuan-tuan dapat rahmat. Tuan-tuan tak kena mal'un. Kemudian segala apa yang berkaitan dengan zikir, pegang tangan, buku yang dipegang ni buku zikir. Tempat yang kita duduk ni tempat zikir, masjid, tempat sujud. Kita sedang berniat berpergian pergi ke tempat zikir. Segala apa yang berkaitan dengan zikir, bahan zikir, tempat zikir, pasantren, pompes, pondok pasantren, tahfiz, berkaitan tuan adalah barakah, rahmat. Wa alimun wa muta'allimun. Yang ketiga, orang alim dan orang-orang yang senantiasa dalam hal keadaan belajar. Allah, belajar. Saya tuan-tuan baru nak start belajar lah tuan.
Saya ni bukan aliran mengaji dulu, saya ni bukan aliran pondok. Lately ni baru perasan ada benda yang tertinggal dalam kehidupan saya ni, kitab-kitab kuning. Allahu Akbar. Baru ni saya belajar daripada kitab kuning, tuan-tuan. Subhanallah, satu kitab Durus Samin, tuan-tuan. Ulama kita, tuan-tuan, dalam kitab ibarat Ibn Durus Samin ni menggabung 3 kitab Arab yang saya mengajar di Al-Azhar dulu. Maka benarlah kata Dr. Ahmad Al-Khallas ni, satu ulama Lubnan ni, sebut, tuan-tuan, bahawa kami orang Arab ni cemburui kamu orang Melayu, kata dia. Kan? Atau nenek kamu dulu datang ke tempat kami di Timur Tengah ni mengaji, balik ke tanah Melayu ni buat kitab kuning. Kami tak ada. Tuan-tuan, saya pergi Mesir dan Jordan, tuan-tuan, tak ada kitab kuning. Diorang tak ada. Yang ada kitab-kitab Arab tu lah. Yang kitab Melayunya ada Durus Samin, ada kitab Penawar Hati, ada Tanwirul Qulub, ada dalam tasawuf, Umul Barahin, dalam kitab akidah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, dah cukup dah untuk kita ahli sunnah wal jamaah membenting diri kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman dan balik bertemu dengan Allah dalam hal keadaan husnul khatimah. Dan akidah kita terselamat daripada yang pelik-pelik. Baru ni dalam grup ustaz-ustaz berbincang ni. Ni zaman PKP ni, tuan-tuan, banyak ajaran sesat, tuan-tuan. Tuan-tuan tekan kat YouTube pun ada. Kata ustaz, pak saudara saya ni dah tak semayang dah. Dah tak zikir lah. Ikut satu ajaran sesat. Cuba ustaz tulis dekat YouTube-nya. Ni lagu rumit. Allah. Ni tuan-tuan sidang jemaah mati Allah. Inilah, marilah ke masjid, tuan-tuan. Dapatkanlah maklumat agama, ilmu-ilmu agama daripada masjid. Jangan tempat-tempat yang lain, tersasar kita. Wal iyazu billahi min zalik, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebut tadi minal kasal. Ni hujan, tuan. Tak, walaupun apapun hujan, tuan, tetap kita. Sebab apa masjid? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak dapat naungan Allah ialah seorang lelaki yang hatinya tergantung-gantung di masjid. Tak salah lah, kan? Ni bila masjid nak buka ni, ya Allah, rindunya, kan? Kita bincangkan dengan kawan kita, buat semayang ajak lah. Minta kepimpinan kita dibukakan hati. Minta wabak ni jauh. Ni payah juga, makin tak tahu turun-turun 4 angka, tuan. Allahu Akbar, hujan besar kita, tuan. Wasu'il kibar, dan keburuknya hari tua. Allahu Akbar. Rumah kata pergi, kubur kata mari, tuan-tuan. Makin jauh dia daripada masjid, makin jauh dia daripada Quran, makin jauh dia daripada suhbatul ulama wa suhbatul salihin. Kita nak, tuan. Makin tua-tua ni, tuan, makin galak nak cari tempat-tempat maksiat. Wal iazubillah. Ni ada kawan-kawan kita kata, ustaz susah juga ni kalau buka-buka ni, kita buka ni semua PKP ni, balik macam dulu. Sebenarnya kadang-kadang, tuan, bahkan retinya maksiat makin banyak. Kalau dulu-dulu, tuan-tuan, kita perasan ada kumpulan yang amar makruf nahi munkar. Ni zaman-zaman ni, tuan-tuan, bila orang buat maksiat, orang buat tak tahu je. Yang buat tak tahu tu, kalau orang biasa-biasa ni, kadang-kadang imam, kadang-kadang ustaz pun tak perasan apa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini yang hakikatnya. Ini yang hakikat yang senang berlaku. Yang lebih dahsyat, dosa dan maksiat, kemungkaran yang berlaku dalam rumah tangga pun buat tak kisah. Ini dahsyatnya. Allahu Akbar. Di saat kita semakin tua, anak-anak kita yang akan mewarisi kita pula yang buat hal kita tidak melakukan amar ma'ruf, menyuruh yang baik dan melarang daripada kemungkaran. Rabbi a'udzubika min azabin nar wa azabil qabr. Ya wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Ini doa-doa, tuan-tuan. Allahu Akbar, yang telah Nabi SAW susun kepada kita amalkan, dapat pahala menghidupkan sunnah, dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW, dapat rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi sekadar itu, tuan-tuan, mudah-mudahan dapat kita terus beramal dalam keadaan situasi hari ini sampai kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qaula fayattabi'una sana. Ya Allah, golongkan kami sekalian yang hadir
termasuk daripada golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Karuniakan di sisi juga kepada kami Allah kekuatan mengamalkannya, sehinggalah kami balik bertemumu wahai Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan namanya husnul khatimah. Jangan kau akhiri kehidupan kami dengan namanya su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadlika bi judika wa bi karamika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.